Keluaran bab 10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, kerana aku telah mengeraskan hatinya dan hati para pegawainya, supaya aku dapat menunjukkan segala mukjizatku ini dalam kalangan mereka, dan supaya kamu dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan warga Mesir, serta segala mukjizat yang telah kulakukan dalam kalangan mereka. Dengan demikian, kamu tahu bahwa akulah Tuhan." Maka pergilah Musa dan Harun menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi kamu menolak untuk merendahkan diri di hadapanku? Izinkanlah umatku pergi, supaya mereka dapat beribadat kepadaku. Sebabnya, jika kamu tidak mengizinkan umatku pergi, maka hari esok aku akan mendatangkan kawanan belalang juta ke daerahmu. Segala belalang juta itu akan melitupi permukaan bumi, sehingga tanah tidak lagi terlihat. Kawanan belalang juta itu juga akan memakan habis sisa yang terluput, yaitu yang masih tertinggal bagimu setelah peristiwa hujan batu itu, dan akan memakan habis semua pokok yang tumbuh di padang. Kawanan belalang juta itu akan memenuhi istanamu, rumah semua pegawaimu, dan rumah semua warga Mesir. Hal seperti itu belum pernah terjadi pada zaman ayahmu serta nenek moyangmu, sejak mereka lahir di dunia sampai hari ini." Lalu Musa berpaling dan keluar meninggalkan Firaun. Maka berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Kami mohon lepaskan sajalah orang Israel itu pergi, supaya mereka dapat beribadat kepada Tuhan Allah mereka. Belum sadarkah tuanku bahwa Mesir telah binasa?" Musa dan Harun pun dibawa kembali ke hadapan Firaun. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah, beribadatlah kepada Tuhan Allahmu. Siapakah sebenarnya yang akan pergi?" Kata Musa, "Kami akan pergi bersama-sama orang tua dan orang muda. Kami akan pergi membawa anak-anak kami, baik lelaki maupun perempuan, juga kawanan domba dan kawanan lembu kami, kerana kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Kata Firaun kepada mereka, "Semoga Tuhan menyertai kamu seandainya aku mengizinkan kamu pergi bersama-sama anak-anakmu. Lihat, kamu memang berniat jahat. Tidak demikian, biarlah kaum lelaki sahaja yang pergi beribadat kepada Tuhan, kerana itulah yang kamu inginkan." Lalu mereka diusir dari hadapan Firaun. Tuhan berfirman kepada Musa, "Hulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, supaya muncul kawanan belalang juta di tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuhan di tanah, yaitu segala sesuatu yang masih tertinggal setelah peristiwa hujan batu itu." Musa pun menghulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Lalu Tuhan mendatangkan angin timur ke negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Pagi harinya, angin timur itu membawa kawanan belalang juta. Maka muncullah belalang juta di seluruh tanah Mesir. Sangat banyak sekali kawanan belalang juta yang hinggap di seluruh daerah Mesir. Sebelum itu, tidak pernah muncul sedemikian banyaknya belalang juta, dan sesudah itu pun tidak pernah terjadi lagi yang demikian. Kawanan belalang juta itu melitupi seluruh permukaan tanah, hingga seluruh wilayah negeri itu menjadi gelap. Segala tumbuhan di tanah, serta buah-buahan di pokok yang masih tertinggal setelah peristiwa hujan batu itu dimakan habis oleh kawanan belalang juta. Tidak tertinggal sesuatu pun yang hijau pada pokok serta tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun, lalu katanya, "Aku telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Sekarang mohon ampunkanlah dosaku sekali ini sahaja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu, supaya Dia menyingkirkan bahaya maut ini daripada diriku." Musa pun keluar meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membalikkan angin itu
untuk menjadi angin barat yang sangat kencang. Angin itu membawa semua belalang cuta yang ada dan mencampakkannya ke dalam Laut Merah. Tidak ada seekor pun belalang cuta yang tertinggal di seluruh daerah Mesir. Namun begitu, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mengizinkan orang Israel pergi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Hulurkanlah tanganmu ke langit, supaya kegelapan datang ke atas tanah Mesir, sehingga orang benar-benar merasakan kegelapan itu." Musa pun menghulurkan tangannya ke langit, lalu datanglah kegelapan yang pekat ke atas seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Orang tidak dapat melihat satu sama lain, dan tiada seorang pun dapat bergerak dari tempatnya selama 3 hari. Akan tetapi, seluruh orang Israel menikmati cahaya di tempat tinggal mereka. Kemudian, Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadatlah kepada Tuhan. Hanya tinggalkanlah kawanan domba dan kawanan lembumu di sini. Anak-anakmu juga boleh pergi bersama-samamu." Tetapi Musa berkata, Engkau malah harus memberi kami beberapa korban sembelihan dan korban bakaran, supaya kami dapat mempersembahkannya kepada Tuhan Allah kami. Ternakan kami pun harus kami bawa serta, seekor pun tidak akan kami tinggalkan, kerana beberapa daripada ternakan itu harus kami ambil untuk beribadat kepada Tuhan Allah kami. Sebelum sampai di sana, kami tidak tahu apa yang patut kami gunakan untuk beribadat kepada Tuhan kami. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mengizinkan mereka pergi. Kata Firaun kepada Musa, "Nyahlah dari hadapanku, awas, jangan pandang mukaku lagi, kerana pada waktu engkau memandang mukaku, engkau akan mati." Kata Musa, Benar seperti katamu, aku tidak akan memandang mukamu lagi. Keluaran bab 11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku akan mendatangkan satu azab lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, barulah dia akan mengizinkan kamu pergi dari sini, dan dia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Katakanlah kepada orang Israel, hendaklah setiap lelaki minta daripada tetangganya barang-barang perak dan emas, dan begitu jugalah setiap perempuan meminta daripada tetangganya." Lalu Tuhan membuat warga Mesir berbaik hati kepada umat itu. Apatah lagi pula, Musa memang seorang yang dipandang tinggi di tanah Mesir, baik di mata pegawai-pegawai Firaun maupun di mata rakyat. Kata Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan datang ke tengah-tengah Mesir. Maka semua anak sulung di tanah Mesir akan mati. Mulai anak sulung Firaun yang duduk di atas taktanya, hingga anak sulung hamba perempuan yang bekerja menggunakan pengisar itu, dan juga semua anak sulung ternakan. Tangisan yang kuat akan berlaku di seluruh tanah Mesir yang belum pernah terjadi sebelum itu, dan tidak akan terjadi lagi. Akan tetapi, kepada siapapun daripada orang Israel, baik manusia maupun binatang, tidak ada seekor anjing pun akan berani menyalak, supaya kamu tahu bahwa Tuhan membezakan di antara warga Mesir dengan orang Israel. Semua pegawaimu akan datang kepadaku, akan sujud memberi hormat kepadaku dan berkata, Keluarlah engkau bersama-sama seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu, aku akan pergi. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dengan kemarahan yang menyala-nyala. Firman Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengar kamu, maka dengan demikian akan bergandalah mukjizat yang dapat kutunjukkan di tanah Mesir. Musa dan Harun melakukan segala keajaiban itu di hadapan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mengizinkan orang Israel pergi dari negerinya. Keluaran bab 12. Demikianlah firman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi bulan pertama bagimu dalam setahun. Katakanlah kepada seluruh jemaah Israel demikian,
pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap orang hendaklah mengambil seekor anak domba menurut isi rumah kaum keluarganya, seekor anak domba untuk setiap isi rumah. Jika satu isi rumah terlalu kecil untuk menghabiskan seekor anak domba, maka bersama dengan isi rumah tetangga yang terdekat, hendaklah mengambil seekor domba menurut jumlah orang di sana. Coba kira berapa banyak anak domba yang diperlukan memenuhi jumlah yang dapat dimakan oleh setiap orang. Hendaklah anak domba atau anak kambing itu kamu boleh memilihnya, jantan, berumur setahun, dan tiada cacat celanya. Kamu hendaklah menjaganya sampai hari ke-14 dalam bulan ini. Lalu setelah itu, seluruh jemaah Israel hendaklah menyembelihnya pada waktu senja. Hendaklah darahnya diambil sedikit lalu disapukan pada kedua-dua tiang pintu serta pada ambang setiap daun pintu rumah di mana orang memakan domba tersebut. Dagingnya yang sudah dipanggang di atas api harus dimakan mereka pada malam itu juga dengan roti yang tidak beragi serta sayur herba pahit. Janganlah makan daging itu mentah-mentah atau setelah direbus di dalam air, tetapi makanlah setelah dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, kaki, dan isi perutnya. Jangan tinggalkan sisa-sisanya sampai pagi. Kesemua sisa yang tertinggal sampai pagi, hendaklah kamu bakar habis. Beginilah kamu harus memakannya, yaitu dengan pinggang berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Kamu harus memakannya dengan terburu-buru, kerana itulah perayaan Paskah bagi Tuhan. Pada malam itu juga, aku akan melintasi tanah Mesir dan menyerang semua anak sulung di tanah Mesir, daripada anak manusia sampai anak binatang. Akan kuhukum semua tuhan sembahan warga Mesir. Akulah Tuhan. Darah itu akan menjadi tanda bagimu di rumah-rumah yang kamu diami. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melalui kamu, sehingga rumahmu tidak ditimpa azab kemusnahan pada waktu aku mengazabkan tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari yang harus kamu ingati. Kamu hendaklah merayakannya turun-temurun sebagai hari perayaan bagi Tuhan, dan perayaan itu hendaklah menjadi ketetapan buat selama-lamanya. Kamu harus makan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama, buanglah ragi dari rumahmu, kerana sesiapa pun makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, hendaklah dia disingkirkan daripada Israel. Pada hari pertama, adakanlah perhimpunan jemaah yang suci. Demikian pula pada hari ke-7. Pada hari-hari itu, tidak boleh dilakukan pekerjaan apa-apa pun, kecuali mempersiapkan makanan yang harus dimakan oleh setiap orang. Rayakanlah selalu perayaan roti tidak beragi, kerana tepat pada hari ini, aku membawa rombonganmu keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu, rayakanlah selalu hari ini turun-temurun sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Mulai dari petang hari pada hari ke-14 bulan pertama, makanlah roti yang tidak beragi sampai pada petang hari pada hari ke-21 bulan itu juga. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Kerana sesiapa pun makan sesuatu yang beragi, dia harus disingkirkan daripada antara jemaah Israel, baik pendatang maupun warga asli. Apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Di seluruh tempat tinggalmu, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Kemudian Musa memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah anak domba bagi kaum keluargamu, dan sembelilah domba Paskah. Ambillah seikat ranting hisop,
celuplah di dalam darah yang telah ditempatkan dalam sebuah mangkuk. Lalu sapukanlah darah itu pada ambang pintu serta kedua-dua tiang pintu rumah. Tiada seorang pun dalam kalangan kamu boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi hari. Kerana Tuhan akan melintas untuk mengazabkan warga Mesir. Apabila dia melihat darah pada ambang pintu serta kedua-dua tiang pintu sesebuah rumah, maka Tuhan akan melalui pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk mengazabkan kamu. Lakukanlah hal ini setiap kali dan jadikannya sebagai suatu ketetapan bagimu serta bagi anak-anakmu buat selama-lamanya. Jadi, apabila kamu telah memasuki negeri yang Tuhan akan kurniakan kepadamu seperti yang difirmankannya, kamu hendaklah terus memegang ibadat ini. Nanti, apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah erti ibadat ini kepada ayah? Maka kamu harus menjawab, ini korban Paskah bagi Tuhan. Ketika Tuhan mengazabkan warga Mesir, Dia melalui rumah-rumah orang Israel di Mesir dan menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu orang Israel menundukkan kepala dan sujud menyembah. Kemudian, pergilah orang Israel melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa dan Harun. Pada tengah malam, Tuhan mematikan semua anak sulung di tanah Mesir, daripada anak sulung Firaun yang duduk di atas takhta, sampai anak sulung para tawanan yang ada di dalam kurungan bawah tanah, juga semua anak sulung haiwan. Maka bangunlah Firaun pada malam itu, demikian pula semua pegawainya dan semua warga Mesir. Lalu terdengarlah tangisan yang dahsyat di Mesir, kerana tidak ada rumah yang tidak berlaku kematian. Pada malam itu juga, Firaun memanggil Musa dan Harun. Katanya, segeralah keluar daripada kalangan rakyatku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadatlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah pula kawanan domba dan kawanan lembumu seperti katamu itu, lalu pergilah. Mohonkanlah juga berkat bagiku. Warga Mesir juga mendesak orang Israel itu untuk pergi dengan segera dari negeri itu, kerana kata mereka, nanti kami semua mati. Kemudian, orang Israel itu mengambil segala wadah berisi adunan yang belum diragi, lalu membungkusnya dengan pakaian dan memikulnya di atas bahu mereka. Orang Israel juga melaksanakan apa yang dikatakan oleh Musa. Mereka meminta daripada orang Mesir barang-barang perak, barang-barang emas, dan pakaian. Tuhan membuat orang Mesir berbaik hati kepada umatnya itu, sehingga permintaan mereka dipenuhi. Demikianlah mereka menjarah warga Mesir. Setelah itu, berangkatlah orang Israel dari Raamses menuju Sukot. Jumlah mereka 600,000 orang lelaki, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Ada ramai juga daripada pelbagai bangsa yang ikut pergi bersama-sama, dan tentunya bersama dengan kawanan ternakan yang sangat besar jumlahnya, baik kawanan domba maupun kawanan lembu. Mereka membakar roti tanpa ragi daripada adunan yang dibawa mereka dari Mesir. Adunan itu memang belum beragi, kerana mereka diusir dari Mesir dan tidak boleh berlengah. Mereka juga tidak sempat menyediakan bekal untuk keperluan mereka. Selama 430 tahun, orang Israel bermastautin di Mesir. Sesudah 430 tahun, tepat pada hari itu, keluarlah seluruh rombongan umat Tuhan dari tanah Mesir. Malam itu, malam yang harus tertumpu pada hal memperingati Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah malam yang harus diperingati oleh seluruh orang Israel turun-temurun. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan tentang korban hari Paskah. Tiada seorang pun warga asing yang boleh memakannya. Setiap hamba yang dibeli dengan wang, dan setelah kamu menyunatkannya, barulah boleh memakannya. Seorang perantau dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan di dalam sesebuah rumah. Kamu tidak boleh membawa sedikit pun daripada daging itu keluar rumah. Selain itu,
sebatang tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Seluruh jemaah Israel harus merayakan hari Paskah. Apabila seorang pendatang yang tinggal di tengah-tengah kalangan kamu mahu merayakan Paskah juga bagi Tuhan, maka semua lelaki yang ada bersama-samanya harus disunatkan dahulu. Setelah itu, barulah dia boleh datang untuk merayakannya. Dia akan dianggap sama dengan warga asli. Tetapi orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Satu hukum berkuat kuasa bagi warga Israel dan bagi pendatang yang tinggal di tengah-tengah kamu. Maka seluruh orang Israel pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa dan Harun. Tepat pada hari itu, Tuhan membawa segala rombongan orang Israel keluar dari tanah Mesir.